Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Seperti yang kita tahu, pilihan raya kecil DUN Pelangai yang diadakan 7 Oktober hari ini, sudah pasti menjadi tumpuan ramai pendengar media, terutamanya kepada penyokong Perikatan Nasional, penyokong Barisan Nasional PH, dan juga kepada semua yang menyokong pilihan raya kecil ini yang mengundi. Nah, tuan-tuan dan puan, selain daripada PRK hari ini yang menjadi tumpuan ramai, kejutan baru lagi berlaku di mana satu artikel mengesahkan dari biharian.com Menteri Pertanian yang meletak jawatan. Di dalam artikel ini juga setelah saya baca dan setelah saya meneliti dalam artikel ini, Menteri tersebut dikatakan terlibat dengan tuduhan rasuah. Sudah pasti bila kita mendengar Menteri dan terlibat rasuah dan meletakkan jawatan, kita berpikir siapakah menteri itu. Dalam artikel ini, tuan-tuan dan puan, menjadi kejutan ramai dan bagi saya menjadi amaran juga kepada menteri di kabinet kerajaan perpaduan hari ini supaya tidak terlibat dengan rasuah, supaya tidaklah terjadi seperti Menteri Pertanian Indonesia. Artikel ini, Menteri Pertanian Indonesia letak jawatan. Menteri Pertanian Indonesia yang telah menyerahkan peletakan jawatannya kepada Presiden Joko Widodo susulan siasatan oleh agensi anti rasuah negara. Peletakan jawatannya dibuat selepas agensi itu yang dikenali sebagai KPK. Di Indonesia KPK, Malaysia pula adalah SPRM. Peletakan jawatan menteri tersebut dibuat selepas agensi yang dikenali sebagai KPK berkata, ia sedang menyiasat Menteri Kabinet Syahrul Yassin Limpo berhubung dakwaan pembabitannya dalam kes rasuah. Sebelum ini, KPK dalam satu kenyataan berkata, pihaknya menemui wang tunai berbilion rupiah selepas menyerbu kementerian dan kediamannya. KPK belum menjelaskan secara terperinci kes membabitkan Syahrul. Syahrul memberitahu pemberita, beliau telah menawarkan peletakan jawatannya ke pejabat presiden. Sebab mengapa saya meletak jawatan adalah kerana proses undang-undang yang sedang saya lalui dan perlu ditangani dengan serius, katanya, sambil menggesa orang ramai menganggapnya tidak bersalah. KPK bagaimanapun tidak menamakan Syahrul secara terbuka sebagai suspek. Jika dinamakan sebagai suspek, Syahrul menjadi menteri ke-6 dalam pentadbiran Jokowi yang didakwa atas tuduhan rasuah. Nah, rupanya rasuah bukan saja berlaku di Malaysia, tetapi hari ini pula ini bukti bahwa Menteri Pertanian Indonesia meletak jawatan disebabkan tuduhan rasuah. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe. Halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, keputusan terkini pilihan raya kecil DUN Pelangai yang dinantikan ramai, di mana DUN Pelangai yang di antara 3 calon akan bertanding di antara calon Barisan Nasional, calon Perikatan Nasional dan 1 calon bebas. Nah, ini satu keputusan yang kita nantikan, di mana ramai menunggu keputusan terkini. Setakat ini dalam satu kajian menyatakan kemenangan besar untuk Barisan Nasional. Dan walaupun kajian tersebut mengatakan Barisan Nasional akan menang, tetapi kita juga mendengar beberapa kenyataan dari, saya rasa dari pengundi, berpendapat bahwa Perikatan Nasional punya peluang untuk menang. Satu artikel dari Harapan Daily, IDE ramal Barisan Nasional menang DUN Pelangai. Di samping itu kita juga tahu bahwa terdapat kubu kuat Barisan Nasional di Pelangai. Institut Darul Ehsan IDE meramalkan bahwa calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam dari UMNO akan memenangi pilihan raya kecil DUN Pelangai.
ia meramalkan dalam situasi terbaik Amizar akan memperoleh 2/3 undi, dan dalam situasi terburuk akan menang dengan majority 10% perbezaan undi. Melalui kajian ini pun menyebut, dalam situasi terburuk pun Amizar Abu Adam tetap akan menang dengan majority 10% perbezaan undi. Unjuran terbaik bagi Barisan Nasional adalah mengatasi Perikatan Nasional dengan kelebihan 33% undi, dengan jangkaan BN akan mendapat 64% undi dan Perikatan Nasional mendapat 31% undi, kata IDE dalam satu kenyataan. Unjuran terendah ialah BN memperolehi 10% perbezaan undi dengan Perikatan Nasional disebabkan faktor peratusan turun mengundi dan peralihan undi Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Namun dalam senario ini, Barisan Nasional masih boleh menang tipis mengatasi Perikatan Nasional. Pusat tersebut meramalkan peratusan keluar mengundi dalam pilihan rakyat kecil ini akan menurun 77,1% yang dicatatkan dalam PRU 15 kepada sekitar 65%. IDE yakin dengan kemenangan BN karena terdapat 4 daerah mengundi di Pelangai yang juga kubu kuat BN, yaitu Mancis, Sungai Gapoi, Telemong, dan Sungai Perdap. BN mempunyai unjuran kekuatan 3.000 undi daripada 4.999 pengundi di keempat-empat daerah mengundi. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan, dalam artikel yang sama dari Harapan Daily juga, pilihan rakyat kecil Pelangai PN jangka tak menang. Seorang pemimpin PN menjangkakan bahawa kemenangan tidak berpihak kepada parti mereka di dalam pilihan rakyat kecil Pelangai. Jika menang, ia pasti satu bonus besar buat kami. Tetapi sentimen di lapangan tidak memihak kepada kita, terutamanya dalam kalangan pengundi Cina. Kita berharap untuk mendapat undi Felda dan kaki tangan awam kerana ada tren peningkatan sokongan dari mereka. Sementara itu, sebilangan pemimpin Barisan Nasional yakin Pelangai akan kekal dikuasai mereka kerana jasa bakti adun terdahulu Datuk Johari Harun yang telah meninggal dunia. Kita menjangkakan akan ada undi protes dan kelesuan mengundi, tetapi kita optimistik sokongan BN di Pahang Kuku. Nah, bahkan di dalam artikel ini, PRK Pelangai PN jangka tak menang, pemimpin PN sendiri menjangkakan bahawa kemenangan tidak berpihak pada parti mereka. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda? Anda juga boleh komen di bawah. Anda boleh buat ramalan di bawah. Adakah Barisan Nasional akan mengekalkan kemenangan itu di Pelangai, ataupun mungkinkah PN membuat kejutan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.